murid-murid, bertemu lagi kita dalam video cikgu kali ini. Dalam perkongsian ini, cikgu akan meneruskan perbincangan tentang subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian yang diterangkan dalam ayat, manakala predikat pula ialah bahagian yang menerangkan subjek. 同学们，主语是句子中的陈述对象，谓语就是对主语的陈述或说明。所以在这边，同学们要知道的是，我们的造句就是有分主语和谓语。Mari kita lihat subjek dan predikat dalam ayat biasa. Contoh ayat, beliau pengetua baharu sekolah itu. Dalam ayat ini, subjeknya ialah beliau, manakala predikat ialah pengetua baharu sekolah itu. Dan di sini murid-murid akan nampak bahawa untuk ayat biasa, subjek di hadapan, manakala predikat di belakang. 同学们，在普通造句里面，我们的 subject 就是主语是在前面。predikat 谓语是在后面，就好像这个造句 beliau pengetua baharu sekolah itu. Dalam ayat songsang pula, untuk ayat yang sama, jadi kita dapat lihat predikatnya ialah pengetua baharu sekolah itu dan subjek beliau. Dan di sini murid-murid akan nampak bahawa dalam ayat songsang, predikat di hadapan, manakala subjek di belakang. 同学们，在我们的ayat songsang，那就是倒转句里面，我们会看到的是 predikat 谓语在前面，主语或者 subject 是在后面。这个就是我们的 ayat songsang， 倒反句或倒转句。Mari kita lihat beberapa tip mengenal pasti subjek dan predikat. Yang pertama, selepas perkataan itu atau ini, semua frasa atau perkataan ialah predikat. Kita lihat ayat A. Pak Mat dan anaknya itu tinggal di Kedah. Ayat B. Rumah yang merah ini kepunyaan Sani. Jadi, bahagian perkataan yang diwarna hitam itu ialah subjek, manakala selepas itu, iaitu perkataan yang berwarna merah, itu ialah predikat. Jadi, perkataan selepas itu dan ini, kesemuanya ialah predikat. 同学们，请留意造句里面的一度一呢，这边说明的是，只要是造句里面有一度一呢，一度或一呢之后的字，那个就是谓语，我们的 predikat。Tip kedua, sebelum kata bantu aspek, semua frasa atau perkataan ialah subjek. Jadi, perhatikan dalam ayat A, kita ada satu kata bantu aspek iaitu akan, dan untuk ayat B, sedang. Semua perkataan sebelum kata bantu aspek ini ialah subjek ayat tersebut. 同学们，第二个贴士就是说，kata bantu aspek 之前的字是主语，所以我们会看到的是 akan sedang 之前那些红字，那个就是我们造句的subjek 主语。Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Contoh kata bantu aspek
adalah seperti sudah, telah, pernah, baru, sedang, masih, mula, belum, dan akan。同学们，我们的 kata bantu aspek 或者时态助词是用来表示时间状态，那就是过去时、现在时或未来时的词。这边老师有列下几个 contoh kata bantu aspek。Tip ketiga ialah sebelum kata bantu ragam, semua frasa atau perkataan ialah subjek. Jadi perhatikan dalam ayat A, kita ada kata bantu ragam hendak, dan ayat B ada kata bantu ragam dapat. Jadi daripada tip ini kita tahu apabila terdapat kata bantu ragam, perkataan-perkataan sebelum kata bantu ragam itu ialah subjek untuk ayat tersebut。同学们，第三个贴士就是kata bantu ragam 之前的是主语，所以这边我们会看到 kata bantu ragam hendak dapat 之前那些红字就是我们造句里面的subjek。Kata bantu ragam menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Contoh kata bantu ragam adalah seperti mungkin, hendak, mahu, harus, mesti, patut, enggan, boleh, dapat。同学们，心态助词是用来表示进行某动作行为时的心理状态。在这边老师有列下几个 contoh kata bantu ragam。Murid-murid, mari kita cuba jawab soalan praktis 5 ini. Kita baca arahan dahulu. Berdasarkan petikan di bawah, kena pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih. Baik ya murid-murid, dalam petikan ini hanya terdapat 4 ayat. Kita boleh pilih ayat yang mengikut pemahaman kita lebih senang daripada yang lain. Jadi di sini yang dipilih ialah ayat pertama, ayat yang cikgu warnakan dengan warna biru, ayat kedua dan ayat ketiga. Semua telah dinomborkan. Nanti kita cuba kena pasti subjek dan predikatnya。同学们，我们现在是要来尝试回答 practice 5。从我们刚才读的 arahan soalan， 题目那边很清楚的指示我们要来辨认和写出来造句里面的 subjek dan predikat。 造句是我们选的，我们要选3句。从这个文章里面我们是看到的是有4个造句，我们只选3句。这边老师已经把每一句都放上号码，方便等下我们要一句一句的回答。Murid-murid, ini ialah ayat pertama. Ayat ini berbunyi, penganjuran Minggu Saham Amanah Malaysia telah membawa faedah yang amat besar kepada orang ramai dalam memberikan kesedaran kepada mereka mengenai kepentingan industri saham amanah dan kepentingannya kepada negara. Ayat ini panjang, jadi semasa murid-murid membaca ayat ini murid-murid haruslah berhati-hati ya. Mula-mula kita kena pasti apa perkara yang dibincangkan dalam ayat ini. Itulah bahagian subjek. Jadi subjeknya ialah penganjuran Minggu Saham Malaysia MSAM, diikuti oleh bahagian
predikat ya. Predikat kita bermula dengan perkataan telah. Di sini cikgu telah warnakan telah dengan warna merah sebagai peringatan bahawa telah ialah kata bantu aspek. Baik ya, mengikut tips yang cikgu bincangkan sebelum ini, salah satu tipnya ialah kata bantu aspek, perkataan yang diikuti oleh kata bantu aspek ialah predikat dan perkataan sebelum kata bantu aspek ialah subjek. Jadi predikat ayat ini adalah sangat panjang ya. Kita tidak boleh memotong ataupun menggugurkan sebarang perkataan. Kita salin semuanya. 同学们，这个就是我们的第一个造句。我们读过后这一句我们会发现到主语就是整句这么长所谈到的东西就是 penganjuran Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM， 我们要写到这边，剩下的那些字由这个telah开始，那个就是我们的谓语 predikat。 OK， 所以你们不要吓到这个 predikat 是很长的，不用急，就是我们把那个造句分成两个部分，一个是 subjek， 一个是 predikat 就可以了。 Seterusnya murid-murid, ini pula ayat kedua. Ayat ini berbunyi, masyarakat perlu diberi pendidikan sepenuhnya tentang kegiatan saham amanah. Dalam ayat ini, setelah kita baca, kita dapati perkara yang dibincangkan dalam ayat ini ialah masyarakat. Okay, masyarakat, satu perkataan sahaja. Dan diikuti oleh perkataan-perkataan lain sebagai predikat. Dan perhatikan di sini, predikat kita bermula dengan perlu. Perlu diberi pendidikan sepenuhnya tentang kegiatan saham amanah. Perlu di sini ialah kata bantu ragam. 同学们，这个就是我们的第二个造句。我们的第二个造句 subject 只是一个字，那就是 masyarakat。我们所谈到的东西是 masyarakat。masyarakat 怎么样了？就是 predikat 剩下的那些字。Dan ini pula ialah ayat ketiga. Ayat ketiga berbunyi, murid-murid sekolah juga harus didedahkan dengan pengetahuan pelaburan bagi memantapkan pemahaman generasi muda tentang saham amanah. Dalam ayat ini, perkara yang dibincangkan ialah murid-murid sekolah. Dan predikat kita pula bermula dengan juga harus didedahkan sehinggalah saham amanah. Ini juga predikat yang agak panjang ya. Dan predikat kita juga mengandungi perkataan harus, iaitu kata bantu ragam. 同学们，这个又是我们的第三个造句。读了第三个造句过后，我们会发现到的是 subject 或者我们的主语，我们所谈到的是 murid-murid sekolah。剩下的字我们就是要把它放在 predikat 这边就对了。Murid-murid, untuk mendapatkan penerangan tentang soalan-soalan latihan yang lain, murid-murid bolehlah menonton video siri 1 dan siri 2 untuk subjek dan predikat ini ya. Dalam video-video ini, cikgu telah membincangkan 4 lagi set soalan yang berkaitan dengan subjek dan predikat. 同学们，如果你们还没有观赏这2个影片，你们可以去看看，因为在这边老师也有讨论了，总共有4 set 的练习题。这样子已经足够给你们去明白怎么样回答这个 subjek dan predikat 这样子的题目。Sekian saja perkongsian cikgu kali ini.
Cikgu berharap murid-murid dapat memahami cara menjawab soalan subjek dan predikat。老师感谢同学们的观赏，希望这个分享能帮助到大家更理解 subjek dan predikat 的练习题。Kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Bye!